Okey, selamat tengah hari. Kita mulakan kelas kita. Okey, tajuk yang akan kita bincang pada hari ini adalah 2.1.1 struktur kawalan ulangan. Okey, kalau minggu lepas kita dah belajar struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, hari ini adalah subtopik yang baru, struktur kawalan, masih lagi struktur kawalan, tapi hari ini adalah struktur kawalan ulangan. Okey. Kita tengok dulu pengenalan. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Kalau kita tengok kat sini yang penting, struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan, yang sentiasa berulang. Okey, yang kedua. Ni yang pertama. Okey, satu set langkah atau arahan sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Okey, jadi kita ada 3 poin dekat sini. Struktur kawalan ulangan ialah satu set langkah atau arahan. Satu set langkah. Maksudnya dia ada banyak langkah. Okey, satu set langkah maksudnya ada banyak langkah. Yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut sebagai gelung. Ini kena ingat ni. Set langkah yang berulang disebut sebagai gelung. Ini adalah gelung. Setiap ulangan gelung disebut lelaran. Ulangan gelung disebut sebagai lelaran ataupun iteration. Aktiviti harian yang melibatkan ulangan, contohnya aktiviti yang pertama adalah tarian. Okay, bila ada tarian maksudnya ada pergerakan yang berulang. Okay. Dan juga aktiviti yang melibatkan ulangan yang paling mudah yang kita nampak adalah lampu isyarat. Sebab lampu isyarat kan dia bertukar daripada warna merah ke warna kuning ke warna hijau. Daripada hijau dia merah balik kan. Ataupun daripada hijau dia kuning. Lepas tu dia merah balik. Jadi ini adalah proses yang berulang. Okey, untuk hari ini kita akan sambung dengan 2.1.1 bahagian kedua struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, hari ini struktur kawalan ulangan. Kita tengok dulu definisi ataupun pengenalan kepada struktur kawalan ulangan. Okay, struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Okay, ini adalah definisi ataupun keyword bagi struktur kawalan ulangan. Terdiri daripada satu set langkah. Bila disebut satu set langkah, satu set ni maksudnya ada banyak langkah. Okey, banyak langkah atau arahan yang sentiasa berulang. Okey, berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelung. Okey, apa dia gelung? Gelung adalah set langkah yang berulang. Setiap ulangan gelung disebut lelaran. Ulangan gelung disebut sebagai lelaran, iteration. Aktiviti harian yang melibatkan ulangan, contohnya tarian dan lampu isyarat. Okey. Dia kata kat sini aktiviti harian yang melibatkan ulangan. Yang pertama adalah tarian. Sebab tarian ni ada banyak pergerakan yang berulang kan. Dan seterusnya lampu isyarat. Kalau tengok lampu isyarat kita warna hijau, kuning, merah. Okey. Lepas merah dia ulang balik jadi hijau. Lepas tu kuning dan merah. Okey, dia berulang-ulang. Okey, kemudian
Tindakan yang berulang-ulang dalam sistem lampu isyarat di persimpangan jalan raya. Tengok kat sini. Lampu isyarat mula-mula dia warna hijau. Lepas warna hijau dia akan bertukar menjadi warna kuning. Lepas kuning dia akan bertukar jadi warna merah. Okay, lepas warna merah dia akan bertukar jadi warna hijau balik. Okay. Lepas tu proses ni akan berulang. Proses ni akan berulang balik. Dia akan jadi hijau, lepas tu kuning, merah, hijau, kuning, merah dan seterusnya. Dalam sistem lampu isyarat, nyalaan lampu hijau memberi isyarat bergerak untuk tempoh masa yang ditetapkan. Lampu hijau bergerak, okey, untuk tempoh masa yang ditetapkan. Mungkin 60 saat, mungkin 120 saat, okey, 2 minit kan. Kemudian nyalaan bertukar kepada lampu kuning untuk seketika. Okey, lepas hijau dia bertukar menjadi kuning. Seterusnya nyalaan bertukar kepada lampu merah untuk tempoh yang ditetapkan. Nyalaan lampu akan berulang semula dengan lampu hijau dan seterusnya untuk sepanjang masa selagi lampu isyarat masih berfungsi. Okay, kalau tak rosak, dia akan ulang mengikut peraturan dia. Daripada hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah dan seterusnya lah. Berulang-ulang. Seterusnya, menulis pseudocode. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah aplikasi lampu isyarat, okay, traffic light. Pseudocode kita mesti mula daripada mula dan akhir dengan tamat. Okay, kita tengok macam mana pseudocode dia. Yang pertama, papar hijau. Paparkan traffic light warna hijau. Okay. Paparan melebihi 60 saat. Maksudnya dia paparkan hijau tu warna hijau selama 60 saat. Paparan hijau melebihi 60 saat, kalau lebih daripada 60 saat, jika ya, dia akan papar warna kuning. Jika tidak, dia akan ulang langkah 2. Jika tidak, maksudnya tak melebihi 60 saat. Bila tak melebihi 60 saat atau kurang daripada 60 saat, dia akan ulang langkah 2. Langkah 2 apa? Langkah 2 ni adalah dia akan paparkan hijau. Okay. Maksudnya selagi tak cukup 60 saat, lampu isyarat akan paparkan warna hijau. Okay. Paparan melebihi 60 saat, jika ya, maksudnya jika lebih daripada 60 saat, dia akan paparkan warna kuning. Okay. Warna kuning. Warna kuning untuk lebih daripada 60 saat. Okay. Papar kuning. Lepas tu dia akan pergi ke sini. Papar kuning. Paparan melebihi 60 saat, maksudnya ini adalah paparan kuning. Paparan kuning melebihi 10 saat, jika ya, papar merah. Kalau kuning tu dah lebih daripada 10 saat, dia akan paparkan warna merah, lampu merah. Jika tidak, ulang langkah 4. Langkah 4 ni apa? Maksudnya jika tidak melebihi 10 saat, lampu akan memaparkan warna kuning. Okey. Paparan melebihi 10 saat, jika ya, maksudnya lampu warna kuning tu dah melebihi 10 saat. Dia akan paparkan warna merah. Paparkan merah. Okay. Papar merah dia akan pergi ke sini. Okay, sekarang lampu isyarat paparkan warna merah. Paparan melebihi 40 saat, maksudnya paparan merah melebihi 40 saat, jika ya, maksudnya kalau lebih daripada 40 saat, dia suruh periksa lampu. Periksa lampu. Periksa lampu akan pergi ke sini. Okay. Periksa kerosakan lampu. Kalau traffic light menyala lebih daripada 40 saat, okay, maksudnya kena periksa lampu. Periksa lampu sama ada lampu tu rosak atau tidak lah. Periksa kerosakan lampu. Jika ya, ya maksudnya lampu rosak. Bila lampu rosak maksudnya tamat. Okey, tamat. Jika tidak, ulang langkah 6. Jika tidak kat sini maksudnya
Paparan melebihi 40 saat. Jika tidak, maksudnya kurang daripada 40 saat, ulang langkah 6. Langkah 6 maksudnya dia masih menyala warna merah. Merah ni akan menyala selama 40 saat. Okay, kalau lebih, dia pergi kepada arahan periksa lampu. Okay. Jika ya tamat, jika tidak, ulang langkah 2. Okay, jika dia periksa lampu tak rosak. Okay, jika diperiksa lampu tidak rosak. Maksudnya jika tidak, ulang langkah 2. Langkah 2 dia akan paparkan lampu berwarna hijau. Itu sebablah kita kata ini adalah proses yang berulang. Sebab lampu isyarat mula-mula dia paparkan warna hijau, lepas tu kuning, lepas tu merah, lepas tu hijau balik. Ini adalah pengulangan dia lah. Dari segi carta alir, kita tengok dari segi carta alir, mula papar hijau, mula-mula lampu hijau. Melebihi 60 saat, kalau melebihi 60 saat, dia akan turun ke bawah. Ya, paparkan kuning. Okay, papar kuning. Kalau lampu hijau ni tidak melebihi 60 saat, dia akan pergi kepada tidak. Tidak, naik atas. Maksudnya dia masih paparkan warna hijau. Maksudnya warna hijau ni akan dipaparkan selama 60 saat. Selagi tak cukup 60 saat, maksudnya melebihi 60 saat, tidak. Kalau tidak, dia akan naik ke atas, masih paparkan hijau. Okay. Dia akan ulang benda ni selagi tak cukup 60 saat. Melebihi 60 saat, ya. Jika ya, pergi ke bawah. Ya, anak panah ke bawah, paparkan warna kuning. Warna kuning dia akan paparkan selama 10 saat. Okay. Papar kuning. Sekarang traffic light warna kuning. Melebihi 10 saat, kalau masih tak cukup 10 saat, dia akan pergi ke tidak. Tidak, dia akan naik ke atas, paparkan kuning. Maksudnya lampu isyarat masih berwarna kuning. Okay, turun balik, melebihi 10 saat, jika ya dah lebih daripada 10 saat, dia akan turun ke bawah, paparkan merah. Sekarang lampu isyarat berwarna merah. Okay, merah ni akan kekal merah selama 40 saat. Kita tengok syarat dia. Melebihi 40 saat, jika tidak, maksudnya merah tu kurang daripada 40 saat, okay, dia akan pergi ke atas balik. Okay, ulang balik. Jadi lampu isyarat masih memaparkan warna merah. Turun bawah. Melebihi 40 saat, kalau warna merah traffic light kita tu lebih daripada 40 saat, dia akan pergi ke ya. Okay. Kerosakan lampu, okay, kita perlu semak adakah lampu rosak. Kalau ya, tamat. Kalau lampu tak rosak, melebihi 40 saat, okay, ya, kerosakan lampu tak rosak. Kalau lampu tak rosak, dia akan pergi tidak. Tidak, naik ke atas, pergi sini. Jadi daripada merah, lampu akan bertukar balik menjadi hijau. Inilah proses dia. Lepas hijau, menyala selama 60 saat, dia akan tukar ke warna kuning. Kuning akan menyala selama 10 saat. Okay. Selepas 10 saat, ya, lampu akan bertukar warna merah. Merah akan menyala selama 40 saat. 40 saat, lepas 40 saat, kalau lampu tu tidak rosak, dia akan patah balik, menyala balik warna hijau. Okey. Macam itulah struktur kawalan ulangan bagi situasi lampu isyarat. Melebihi 60 saat, jika lebih daripada 60 saat, jika ya, papar kuning. Jika tidak, ulang langkah 2. Okay, maksudnya paparan hijau ni adalah selama 60 saat. Okay. Kalau lebih daripada 60 saat, dia akan papar kuning. Okay, dia akan pergi ke sini, papar kuning. Kuning ni, dia akan papar lampu kuning selama berapa saat? Kalau tengok kat situ, 10 saat. Okay. Paparan melebihi 10 saat, kalau lebih daripada 10 saat, jika ya, papar lampu merah. Okay, dia akan papar lampu merah. Okay, tengok,
Berapa minit dia akan papar untuk merah? Berapa saat? Okay, papar merah selama berapa saat? Okay, 40 saat. Paparan melebihi 40 saat? Jika ya. Kalau lampu merah dipaparkan lebih daripada 40 saat, kita perlu periksa lampu. Periksa lampu sama ada dia rosak atau tidak. Okay, jika ya, maksudnya jika rosak. Jika lampu rosak, dia akan tamat. Jika tidak rosak, lampu tidak rosak, selepas nyalaan merah, ulang langkah 2. Ulang langkah 2. Kat mana langkah 2? Okay, dia akan naik atas ni. Ni langkah 2. Dia akan ulang, lampu merah akan bertukar jadi lampu hijau. Okay, dia akan ulang sampai bawah ni. Okay, dia berulang selagi lampu isyarat tidak rosak. Kalau rosak, dia akan pergi ke tamat. Kalau rosak, dia terus ke tamat. Okay, itu dari segi pseudocode. Okay, kita fahamkan dulu. Tadi kan saya kata papar hijau. Jika melebihi 60 saat, papar kuning. Macam mana kalau tak lebih daripada 60 saat? Jika tidak, ulang langkah 2. Kalau tak cukup lagi 60 saat, tak cukup sampai 60 saat, lampu isyarat masih paparkan warna hijau. Okay. Kemudian, paparan melebihi 60 saat, jika ya baru papar kuning. Lepas papar kuning, paparan melebihi 60 saat, 10 saat, paparan melebihi 10 saat, jika ya papar merah. Maksudnya, kalau lebih daripada 10 saat, tukar ke warna merah. Jika tidak, ulang langkah 4. Maksudnya, dia masih paparkan kuning selagi tak cukup 10 saat. Okay, kemudian dia akan paparkan merah. Lepas daripada 10 saat warna kuning, dia akan tukar ke merah. Papar merah. Paparan melebihi 40 saat, jika ya, periksa lampu. Jika warna merah ni melebihi 40 saat, kita kena periksa lampu kat sini. Jika tidak maksudnya lampu merah tu tak cukup lagi 40 saat. So kita ulang langkah 6. Langkah 6 maksudnya dia masih menyala warna merah macam tu. Okay. Okay, tengok dari segi carta alir. Carta alir. Mula. Okay, mula dia jadi macam ni. Okay. Papar hijau. Ini adalah output ataupun input. Dalam kes ni adalah output lah. Papar hijau. Okay. Paparan melebihi 60 saat. Paparan melebihi 60 saat. Melebihi 60 saat ini adalah syarat. Okay, ataupun uji. Okay, syarat. Melebihi 60 saat jika ya papar kuning. Melebihi 10 saat jika ya papar merah. Melebihi 40 saat jika ya kerosakan lampu. Kalau lampu rosak, tamat. Kalau tidak, teruskan. Okay. Ini dari segi carta alir. Dalam pengatursyaraan terdapat juga segmen-segmen kod yang berulang. Okay, segmen kod yang berulang. Sinteks kod atau cara yang membolehkan set langkah berulang adalah penting supaya segmen kod yang serupa tidak perlu ditulis berulang kali. Okay, itu keyword dia. Kenapa pentingnya struktur kawalan ulangan? Okay. Kenapa penting? Kerana sinteks kod atau cara yang membolehkan set langkah berulang adalah penting. Maksudnya, kod atau cara yang berulang, adalah penting. Kerana apa? Supaya segmen kod yang serupa tidak perlu ditulis berulang kali. Okay, kalau kita tak gunakan struktur kawalan ulangan, kod atau cara kita mungkin jadi panjang. Daripada mula sampai akhir dia panjang lah sebab kita tak buat ulangan. Bila kita buat ulangan, kita boleh ulang daripada baris mana ke baris mana. Kalau kita tak buat struktur kawalan ulangan atau cara kita daripada atas ke bawah akan jadi panjang. Ya. Ini memberi faedah kepada pengatur cara kerana jika terdapat penambahbaikan pada kod yang diulang, mereka hanya perlu lakukan pada satu segmen kod sahaja. Okay, ini maksud dia. Kalau ada kesalahan ataupun penambahbaikan pada kod yang berulang, pembetulan hanya perlu dilakukan satu kali sahaja pada satu segmen kod sahaja, iaitu pada segmen kod yang berulang. Tapi kalau kita tak gunakan struktur kawalan ulangan atau cara kita panjang, kalau kita silap ejaan, jadi kita kena semak baris demi baris. Okay?
Setiap yang berulang tu kita kena semak. Jadi itu tak efisien lah, membazir masa. Okay. Dua struktur kawalan ulangan yang sering digunakan ialah ulangan for dan ulangan while. Okay, ini kena ingat dalam silibus kita. Dua struktur kawalan ulangan. Okay, yang kita akan belajar yang pertama adalah for. Struktur kawalan ulangan for dan yang kedua struktur kawalan ulangan while. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi kalau ikut silibus kamu, dua ni sajalah kena ingat. Dua struktur kawalan ulangan ada dua, iaitu for dan while. Untuk hari ini kita akan sentuh struktur kawalan ulangan for dulu. Okay. While tu minggu depan. Struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi penyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Okay, dia berulang untuk bilangan kali yang tertentu. Maksudnya kita dah tahu dah berapa kali dia nak ulang. Okay. Bilangan ulangan telah diketahui. Kita tahu dah dia nak ulang berapa kali. Kita nak suruh dia ulang berapa kali. 5 kali ke, 10 kali ke. Bilangan ulangan dikawal oleh nombor yang disebut pembilang. Okay, berapa kali dia nak ulang, itu dikawal oleh pembilang. Pembilang ni akan berubah pada setiap ulangan. Okay, maksudnya macam ni. Okay. Kita ada satu pemboleh ubah dalam struktur kawalan ulangan for. Kita ada satu pemboleh ubah yang kita namakan pemboleh ubah tu sebagai pembilang. Okay. Pembilang ni yang pertama, okay, mula-mula atau cara mungkin pembilang tu ialah 1. Okay. Kemudian untuk ulangan yang kedua, pembilang tu mungkin akan jadi 2. Okay. Untuk pusingan yang kedua, ulangan yang kedua, pembilang mungkin akan jadi 2. Untuk ulangan yang ketiga, pembilang mungkin akan jadi 3 dan seterusnya. Okay, maksudnya pembilang ni, pemboleh ubah pembilang tu mempunyai nilai yang sentiasa berubah-ubah. Itu maksudnya. Okay, berubah pada setiap ulangan. Okay, struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi suatu penyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Maksudnya dia melakukan ulangan, berulang sebanyak bilangan kali yang tertentu. Maksudnya kita dah tahu dah berapa kali dia nak ulang. Okay. Kita dah tahu dah berapa kali dia nak ulang. Mungkin dia ulang 5 kali, 10 kali. Okay. Sudah tahu bilangan ulangan. Sudah tahu bilangan ulangan. Okey, ini adalah struktur kawalan ulangan for. Bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut pembilang. Okey, bilangan ulangan dikawal oleh pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan. Okey. Pembilang ni mungkin yang pertama adalah pembilang sama dengan 1. Okay, mungkin yang pertama kita boleh setkan pembilang sama dengan 1. Okay. Bila dia berulang, mungkin pembilang ni akan jadi 2. Okay, lepas tu ulang lagi. Ulang lagi, pembilang akan jadi 3 dan seterusnya. Itu maksudnya bilangan ulangan dikawal oleh pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan. Tengok ni, nilai pembilang mula-mula 1, lepas tu jadi 2, lepas tu 3 dan seterusnya. Okay, next. Okay, ini adalah rangka umum struktur kawalan for. Untuk struktur kawalan for, bilangan ulangan sudah ditetapkan. Okay. Untuk struktur kawalan for ni, bilangan ulangan sudah ditetapkan, sudah diketahui. Kita dah tahu dah dia nak ulang 10 kali ke, 5 kali ke, macam tu. Okay, syarat diuji, jika benar penyataan yang berulang dilaksanakan. Kemas kini pembilang for.
kemaskini pembilang. Maksudnya pembilang akan bertambah atau berkurang lah. Jika tidak benar, atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan 4. Ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, Rajah menunjukkan sudokod dan carta alir bagi struktur kawalan ulangan 4. Okey, tengok ayat dia. Mesti sebut struktur kawalan ulangan 4. Sebab struktur kawalan ulangan ni ada banyak jenis. Ada for, nanti kita akan belajar while. Struktur kawalan ulangan while. Sekarang struktur kawalan ulangan for. Okey. Yang akan berulang sehingga pembilang kurang daripada 10. Ini bermakna penyataan akan berulang sebanyak 10 kali. Okey, kalau kita tengok kat sini, mula setkan pembilang sama dengan 0. Okay, kalau ini adalah untuk mengisytiharkan pemboleh ubah dan memberi nilai awal kepada pemboleh ubah. Okay, ini adalah nilai awal. Nilai awal kepada pemboleh ubah yang bernama pembilang. Pembilang adalah pemboleh ubah. 0 adalah nilai awal. Jadi kalau dapat penyataan macam tu, saya suka buat macam ni. Mula-mula kita letakkan dulu nama pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah kita adalah pembilang. Okey. Pembilang. Okey, dalam pembilang ni apakah nilai awal dia? Nilai awal dia adalah 0. Okey. Nilai dalam pembilang boleh bertukar. Sekarang nilai awal adalah 0. For pembilang kurang daripada 10, laksanakan penyataan. Tambah 1 kepada pembilang. Tamat. Okay, kita tengok dari segi carta alir. Untuk carta alir mesti mula dengan mula, akhir dengan tamat. Mula, setkan pembilang kepada 0. Okay. Yang ni setkan pembilang kepada 0, kita boleh letak macam ni. Setkan pembilang kepada 0. Gunakan simbol apa Pak Segi ni? Simbol proses. Okay. Boleh tulis ayat macam ni lah. Setkan pembilang kepada 0. Ataupun boleh juga kalau nak tulis terus macam ni. Pembilang sama dengan 0. Tulis dalam ni pembilang sama dengan 0 pun boleh. Ringkas sikit kan. Okay, lepas tu turun. Dia ada syarat. Okay. For. For ni adalah struktur kawalan ulangan. Okay. Syarat dia pembilang kurang daripada 10. Sebab dia ada syarat dekat sini. Ini adalah syarat. Syarat. Bila syarat, kita guna simbol diamond. Okey, simbol diamond. Jadi kita tulis kat dalam simbol diamond tu, pembilang kurang dari 10. For pembilang kurang dari 10. Laksanakan penyataan. Maksudnya jika ya. Pembilang kurang dari 10, ya. Kalau ya, kita laksanakan penyataan. Selepas tu dia kata apa? Tambah 1 kepada pembilang. Tambah 1 kepada pembilang maksudnya ini adalah proses. Okey. Tambah 1 kepada pembilang. Ini adalah proses. Bila proses kita guna simbol segi 4 tepat macam ni. Tambah 1 kepada pembilang tu sebenarnya kita boleh tulis macam ni. Lebih ringkas kita boleh tulis pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Tambah 1 kepada pembilang. Ini dalam bentuk ayat. Kita boleh tukar kepada bentuk matematik. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay, dekat sinilah. Okay, tambah 1 kepada pembilang boleh tulis sebagai pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okay, sama je. Lepas tu dia akan naik ke atas. Naik ke atas ni adalah ulangan. Okay. Naik ke atas ni adalah ulangan. Ini ya. Inilah yang kita sebut sebagai ulangan. Okay. Bila berulang selalunya anak panah tu akan naik ke atas balik. Naik ke atas dia ulang tindakan yang sama.
Okey. Tengok tadi kan kita kata pembilang sama dengan kosong. Pembilang ni sama dengan kosong. Ini nilai awal. Okay. Pembilang kurang dari 10, ini adalah syarat. Pembilang ni pegang nilai kosong. Okay. Kosong kurang dari 10, betul tak kosong kurang dari 10? Ya kan? Kalau ya, dia pergi ke sini. Laksanakan penyataan. Lepas dia laksanakan penyataan, Betul. okay. Tambah satu kepada pembilang. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Dekat sini kena tengok sikit. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1, kita mulakan daripada sebelah kanan. Pembilang ni pegang nilai berapa ni? Pembilang sekarang berapa? Berapa nilai pembilang sekarang? Kosong kan? Kosong. Jadi kosong tambah 1. Kosong tambah 1 berapa? 1. Kan? 1. Jadi pembilang atas ni akan pegang nilai 1 macam ni. Kosong tambah 1 adalah 1 kan? Jadi dia naik atas kat sini. Pembilang sekarang bernilai berapa? 1. Okey, kena tukar dalam pemboleh ubah ni. Nilai dalam pemboleh ubah kena tukar 1. Okey. Sekarang ni, pembilang ni pegang nilai 1. Dia akan semak syarat. 1 kurang dari 10, ya ke tidak? Ya. Kalau ya, dia pergi ke bawah ke kanan? Ke kanan kan? 1 kurang daripada 10, ya. Laksanakan penyataan. Turun bawah. Tambah 1 kepada pembilang. Pembilang sekarang berapa ni? Pembilang 1. 1 kan? 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Pembilang sekarang ialah 2. Kena cancel macam ni, letak 2. Okey. Pembilang sekarang ialah 2. 2 ni akan naik ke atas. Pembilang ni sekarang pegang nilai 2. Dia akan semak. 2 kurang dari 10, ya ke tidak? Ya. Ya. Dia pergi tepi. Laksanakan penyataan. Turun bawah. Tambah 1 kepada pembilang. Okey, pembilang sekarang berapa yang dalam ni? 2 kan? 2. Yang ni, yang luar ni masuk dalam dulu. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Ubah dekat sini. Sekarang jadi 3. Okey. Jadi dia akan uji naik ke atas, ulang. Okey, dia akan uji sekarang. 3 kurang dari 10? Ya. Ya juga pergi sini kan? Okey, tambah 1 kepada pembilang. Pembilang ni, 3 ni masuk ke dalam. Ini jadi 3 kan? 3 tambah 1 berapa? 4. So ini jadi 4 tau. 4. Okey, kita lajukan sikit naik atas. 4 kurang dari 10 ke? Ya. Ya pergi sini. Sekarang ini jadi berapa? 4. 4 tambah 1 berapa? 5. Pembilang yang luar ni jadi 5. So ubah dekat sini. 5. Okey. Saya tukar color lah. Tak nampak. Okey, 5 kan? 5 naik atas. 5 kurang dari 10? Ya, pergi sini kan? Tambah 1 kepada pembilang. 5 ni masuk dalam dulu. 5. 5 tambah 1 berapa? 6. Okey, sekarang pembilang ni jadi 6. Okey, naik atas. 6 kurang dari 10? Ya kan? Ya. Ya, pergi tepi lah sebab ya. Okey, laksanakan penyataan tambah 1 kepada pembilang. Ini jadi berapa yang ni? Dalam ni? 6. Okey, ambil nilai luar masuk dalam dulu. 6 tambah 1? 7. Very good, 7 ya. Sekarang pembilang ni pegang nilai 7. Okey, 7 ni atas. 7 kurang dari 10? Ya, betul. Pandai. Okey, sekarang yang ni jadi 7 kan? 7 tambah 1? 8. Macam tu. 8. Okey, naik atas. Uji lagi. 8 kurang dari 10? Ya. Ya, pergi lagi. Banyaknya. Sekarang ni jadi berapa? 8. 8 tambah 1? 9 kan? Okey, 9. Betul. 9 naik atas. 9 kurang dari 10? Ya. Ya. Turun bawah. Okey, pembilang ni berapa? 9. 9 tambah 1? 10. 10. Very good. Okey, naik atas.
So dia akan uji dekat syarat ni, pembilang sekarang ni, oh kita tak ubah kat sini, 10. Pembilang sekarang ni pegang nilai berapa? 10 kan? Okay, dia akan uji syarat. 10 kurang dari 10? Ya ke tidak? Tidak. Tidak, pandai. Tidak ya, sebab 10 tak kurang. 10 tu sama dengan 10. Jadi kalau tidak, dia pergi bawah lah. Jadi tamat. Tamat habis kan? Sebab itulah kalau tengok kat sini, dia kata berulang sebanyak berapa kali? 10 kali. 10. Betul tak 10? Kalau kita kira nak panah tu. Kira nak panah tu. 1 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul kan? Ha. Ya. Sebab dia mula daripada 0, bila dia berakhir dengan 9, bilangan dia adalah 10. 10. Faham tak? Serabut sikit lah. Tapi saya rasa awak boleh faham. Okey, contoh 2.3. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Kat sini, dia suruh kita tambahkan nombor sehingga nombor n yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya ikut sukalah pengguna nak masukkan nombor berapa. Kalau pengguna masukkan n tu 10, ini adalah satu pemboleh ubah. Okay. N sama dengan berapa? Ni pemboleh ubah. Kalau pengguna masukkan 10, maksudnya sistem komputer akan tambahkan nombor bermula dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 6, 7, 8, 9 dan berakhir dengan nombor N yang pengguna masukkan tu. Okay, tu maksud soalan ni. Okay, dia akan kira hasil tambah nombor daripada 1 mesti mula dengan nombor 1 sampailah nombor yang pengguna masukkan. Iaitu 10 lah kalau kes ni. Okey, langkah 2. Mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Proses dan keputusan yang berikut dimurnikan untuk menghasilkan draft algoritma. Isytihar pemboleh ubah. Agak-agak awak, pemboleh ubah apa yang terlibat? Kita nak jumlahkan nombor ni. Pemboleh ubah apa yang terlibat agak-agak? Nombor pertama ni. Nombor pertama. Berapa kali dia nak ulang. Okay. Lagi pemboleh ubah mungkin adalah N. Boleh ubah N. Iaitu nilai akhir. Okay. Lagi satu, bila kita nak buat hasil tambah, mesti ada pemboleh ubah jumlah. Jumlah kan? Kita akan jumlahkan. Isytihar pemboleh ubah pengawalan for. Okay, kita akan guna struktur kawalan ulangan for sebab nak suruh dia tambah nombor ni berulang kali. Lepas tu kita ada input dan output dan uji syarat. Okay, kat sini pemboleh ubah yang kita rangka mungkin ada 3 lah pemboleh ubah. Yang pertama ialah kali, yang kedua adalah nombor yang terakhir, maksudnya n, dan yang ketiga adalah jumlah. Okay, kita tengok yang berikutnya. Okay, memurnikan langkah-langkah algoritma. Isytiharkan pemboleh ubah norm. Okay, kita ada pemboleh ubah norm, kira dan jum. 3 pemboleh ubah. Okay, dia letak nama macam tu. Norm, kira dan jum. Norm ni adalah nilai yang pengguna masukkan. Norm adalah nilai yang pengguna masukkan. Okay, ni adalah norm. Nilai yang pengguna masukkan. Okay, kira. Kira adalah nombor. Urutan nombor bermula daripada nombor yang pertama. Untuk kira ni, dia mesti kira daripada nombor 1. Okay, lepas tu dia ada nombor 2, nombor 3 dan seterusnya sampailah nombor yang ke n. Okay, itu adalah pemboleh ubah kira. Seterusnya kita ada pemboleh ubah jumlah.
Jum, dipanggil sebagai jum. Jum ni dia akan tambahkan nombor lah. Mula-mula dia akan tambahkan nombor 1 tambah 2, lepas tu 2. 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 dapat 6. 6 tambah 4 dapat 10 dan seterusnya macam tu. Okey, setkan nilai kira kepada 1. Kira ni maksudnya nombor. Nombor kita bermula daripada 1. Setkan jumlah jum kepada 0. Okey, mula-mula maksudnya dia tak jumlahkan lagi lah. Jadi nilai awal bagi jum adalah 0. Pengguna diminta memasukkan satu nombor. Okey, memasukkan satu nombor ini adalah nom. Ini dia pergi kepada pemboleh ubah nom. Setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. For kira kurang atau sama dengan nom, kirakan jum sama dengan jum tambah kira, kirakan kira sama dengan kira tambah 1. Okey, kira kurang atau sama dengan nom, ini adalah syarat untuk gelung. Syarat. Bila syarat, dia mesti duduk dalam bentuk apa? Pseudocode. Diamond ya. Okey, dia akan duduk dalam bentuk diamond. Buruk diamond saya. Okey. Mesti bentuk diamond lah sebab syarat. Okey. Diamond. Okay. Kirakan jum sama dengan jum tambah kira. Ini adalah proses yang berulang. Okay. Bila proses, dia akan duduk dalam simbol segi 4 tepat macam ni. Proses. Ulang langkah 6. Ulang tu maksudnya dia akan jadi anak panah. Anak panah akan naik macam tu. Paparkan nilai jumlah. Paparkan adalah output. Output simbolnya macam mana? Segi 4 selari macam ni. Okey. Isytiharkan pemboleh ubah. Isytihar pemboleh ubah mesti simbol proses. Setkan nilai, ini semua adalah proses. Okey, ini juga adalah proses. Yang ketiga juga simbol proses. Pengguna diminta memasukkan satu nombor. Pengguna masukkan nombor, ini adalah input. Input bentuk segi 4 selari. Okey, ini dari segi carta alir. Setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. Okey, setkan nilai. Setkan nilai akan guna simbol segi 4 tepat. Okey. Okay, kita tengok lagi. Nampak macam susah tapi tak susah ya, senang je. Okey, kita tengok macam mana. Mula, isytiharkan pemboleh ubah nom, kira dan jumlah. Tengok mula-mula dia buat macam mana. Mula, simbol mula macam ni. Guna oval kan? Tamat pun sama oval. Bukan bulat tapi bujak sikit, oval. Isytihar pemboleh ubah nom, ini 3 pemboleh ubah. Nom, kira dan jum. Okey. Isytihar mesti guna simbol proses. Dia terus buat 3-3 tu. Nom, kira, jum. Setkan nilai kira kepada 1. Okey, ini juga guna simbol proses. Dua ni ya. Macam ni. Setkan nilai kira sama dengan 1. Boleh tulis macam ni juga. Kira sama dengan 1. Okey, lagi setkan nilai jum kepada 0. Boleh tulis macam mana? Jum sama dengan 0. Boleh buat macam ni. Ringkas sikit lah. Simbol masih samalah segi 4 tepat. Okay, dah siap yang tu. Masukkan satu nombor. Masukkan satu nombor. Ini adalah input. Kalau ada perkataan masukkan adalah input. Input mesti guna simbol segi 4 selari. Tulis ayat tu. Masukkan satu nombor. Okey, sama kan? Setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. Setkan mesti simbol proses. Okey. Nom sama dengan nombor yang dimasukkan. Betul. For kira kurang atau sama dengan nom. For. Ini adalah struktur kawalan ulangan for. Kita mesti guna syarat. Simbol syarat. Dia mesti duduk dalam simbol syarat. Diamond tu. Kita tengok kat sini. Kira kurang atau sama dengan nom. Buat tanda tanya sikit. Kalau ya dia akan buat yang ni. Jum sama dengan jum tambah kira. Okay, dan kira sama dengan kira tambah 1.
Tu jika ya, okey. 2 ni adalah ya untuk keputusan ya. Kalau tidak, yang ni adalah untuk tidak. Tidak, dia akan paparkan jumlah. Kalau tidak, paparkan jumlah. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana proses dia. Okey, mula-mula kita buat dulu. Kalau nak selamat, kita buat pemboleh ubah dulu. Nom. Okey, pemboleh ubah. Okey, buat nilai dia apa mula-mula? Dia tak bagi kan? Lepas tu boleh ubah apa? Kira ya. Okey. Buat satu kotak untuk letak nilai nanti. Kira. Lagi kita ada pun boleh ubah jum. Ya. Buat satu kotak lagi. Okey. Sekarang ni kita dah isytiharkan macam tu. Kira nilai dia berapa? Nilai awal dia. 1 kan? Ni 1. Jum. Dalam jum nilai dalam dia berapa? 1. Jum. Berapa? Kosong ya? Ya, jum pegang nilai. Kosong. Ya, betul. Okey. Sekarang ni nom. Nom ni dia suruh pengguna masukkan. Masukkan satu nombor. Katakan pengguna masukkan 5. Kita tak payah buat 10 lah, banyak sangat. Kita buat 5 je. Okey, contoh dalam teks dia bagi 10. Saya nak buat 5. Pengguna masukkan 5. Bila pengguna masukkan nombor tu adalah 5, jadi komputer kita akan tambah nombor daripada nombor 1, lepas tu dia akan tambah nombor 2, lepas tu tambah nombor 3, tambah nombor 4 dan tambah nombor 5. Dia akan stop sampai 5. Okay, dia akan tambah macam tu. Tambah kan? Tambah, tambah, tambah. Okey. Setkan nilai nom sama dengan nombor yang dimasukkan. Nombor yang dimasukkan adalah 5. Yang inilah yang kita buat ni. Dia masukkan nombor 5. Jadi pemboleh ubah nom. Nom akan pegang nilai 5. Faham? Okey, turun bawah. Kira kurang atau sama dengan nom? Kira berapa sekarang? Kurang. Kira berapa nilai? 1. 1. Betul, pandai. 1 kan? 1. Yang ni kan saya buat kat sini. 1 kurang atau sama dengan nom. Nom berapa? 5. Nom 5. 5 kan? 1 kurang atau sama dengan 5? Ya ke tidak? Kurang. Ya kan? Kalau ya dia pergi kanan. Jum sama dengan, buat yang dalam ni dulu. Mesti buat yang dalam. Jum tambah kira. Jum berapa? Jum berapa? Jum kosong. Kosong, betul. Kosong tambah? Kosong tambah berapa? Kira? Kosong tambah 1 kan? Betul tak? Kosong tambah 1. Ni kosong. Kira pegang nilai 1. Kosong tambah 1 berapa? 1. 1 akan masuk ke depan ni. Sekarang jum akan dapat nilai 1. Jum ni jadi berapa? 1. Tambah 1. Okey. Kira sama dengan kira tambah 1. Kira dalam ni berapa? Kira ni berapa? Berapa kira? 1 kan? Nampak ni? Betul. 1, ya. 1 tambah 1 dapat? 1 tambah 1 jadi 2. 2 akan bawa ke sini. Sekarang jumlah kira ni, nilai kira akan jadi 2. Faham? Tukarlah dekat sini. Kira ni sekarang jadi 2. 1. 2. 1. Tadi 1. Dekat sini 1 kan? 2. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi nilai kira sekarang ni adalah 2. Faham? Okey. Ya. Sekarang dia naik atas ni. Naik atas ni. Kira sekarang berapa? 2. 2, very good. Okey, kita akan tengok syarat ni. 2 kurang atau sama dengan 5? Kurang. Ya, betul kan? Ya, bila ya dia pergi tepi ni. Jum sekarang berapa? Jum dalam ni? 1. 1. Okey, sini kan 1. 1 tambah kira berapa? 2. 1 tambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3.
Jadi dia akan bawa yang keluar sini. Jum ni pegang nilai 3. Kita ubah kat sini. Jum sekarang jadi 3. Faham? Pergi bawah ni pula. Kira sama dengan kira tambah 1. Kira ni berapa? 2. 2. Very good. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Sekarang yang ni bukan 2 dah, 3. Okay, kita tukar kat sini. Mesti tukar. Kalau tak tukar nanti confuse. Okay, kira jadi 3 kan? Naik atas. Okay, sekarang ni 3. Kira ialah 3. 3 kurang atau sama dengan 5? Ya. Kurang. Ya, betul. Kurang. Okay, kurang. Ya. Ya, pergi sini. Okay, sekarang saya padam dulu. Okay, dah kurang. Pergi sini. Jum sama dengan jum tambah kira. Jum sekarang berapa? Tengok dalam 3. kotak ni. 3. Very good. 3 tambah 1. 3 tambah kira. Kira berapa? 3. 3. 3 tambah 3 adalah? 6. 6. Jum dekat luar ni akan pegang nilai 6. Kita ubah dulu dekat sini. Kalau tak ubah takut silap. Okay, ubah. Ini adalah 6. Okay, sekarang yang bawah ni pun kena ubah. Kira berapa? Kira ni 3 kan? 3. 3 tambah 1? 4. Okay, ubah dekat sini 4. Ubah. 4. Okay, naik atas. Okay, kira sekarang pegang nilai berapa? 4. Betul kan? 4. Alamak, tak nampak lah. Okay, 4. 4 kurang atau sama dengan 5? Ya. Kurang. Ya, kurang. Kurang pergi dekat ya. Okay, jum sekarang jadi berapa? 6. Jum adalah 6, betul. 6 tambah kira sekarang? 4. 6 tambah 4 berapa? 10. 10 akan masuk kepada pembelak ubah jum. Kan? Jadi ubah dekat sini. 6 sekarang dah jadi 10. Nampak tak? Okay, kira sama dengan kira tambah 1. Kira ni berapa? 4. 4 tambah 1 berapa? 5. Kira baru sekarang nilai dia adalah 5. Okay. Tukar dulu. Mesti tukar. Okay. Lepas tu dia akan jadi macam mana? Syarat dia 5 kurang atau sama dengan 5? Sama dengan. Ya, sama dengan. Jadi ya kan? Very good lah. Okay, ya. Kalau ya, lepas tu jum sama dengan jum tambah kira. Jum berapa? 10. 10. 10 tambah kira berapa? 5. 5. Very good. 10 tambah 5 berapa? 15. Jum ni akan jadi 15. Okay, tukar dekat sini. Ini sekarang dah jadi 15. Kira sama dengan kira tambah 1. Kira ni berapa? 5. 5 tambah 1? 6. 6. Kira luar ni akan jadi 6. Tukar dekat sini 6. Okay, jadi naik atas. Kira sekarang berapa? 6. 6. 6 kurang atau sama dengan 5? Lebih. Lebih. Maksudnya tidak kan? Tidak. Dia pergi bawah ke dia pergi kanan? Bawah. Bawah. Very good. Paparkan nilai jumlah. Jadi dia akan paparkanlah jumlah sama dengan berapa? Berapa nilai dalam jumlah? Jum. 15. 15. Very good. Okay. Jadi untuk cara ni inilah jawapan dia. Jumlah sama dengan 15. Kalau kita nak semak betul ke tak betul, awak boleh tambah sendiri tau. Mula-mula nilai jumlah ialah kosong. Lepas tu dia jadi 1 kan? Tengok betul tak nilai jumlah 1 kan? Lepas tu 1 dia tambah dengan 2 dapat berapa? 1 tambah 2. Dapat? 3. 3. Betul kan? Lepas tu dia jadi 3. Nampak? 3. Lepas 3 dia tambah lagi 3. Dapat berapa? 6. 6 kan? Nampak kan? Lepas dah jadi 6, dia tambah lagi. Tambah dengan 4 kan? Dia jumlah yang ni. 1 tambah 2 tambah 3 dapat 6. 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4. 10. Tu sebab dalam pembalik ubah jum dia pegang 10 kan tadi ni? Nampak tak? Kan? Ni 10 kan? Lepas tu 10 tambah 5 berapa?
15. 15. Ni dapatlah nilai akhir kita 15 ni. Maksudnya kita tambahkan nombor daripada nombor 1 sampai nombor yang pengguna masukkan. Pengguna nak nombor 5. Jadi kita tambah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dapatlah 15. 15. Okey kan? Kalau dalam buku teks, pengguna masukkan nombor sampai 50 sampai 10. Okey? Dalam buku teks pengguna masukkan nombor sampai 10. Jadi tambah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah. Dalam buku teks pengguna masukkan nombor 10. Okey? Faham tak ada soalan? 10. Okey, ini adalah penerangan dia. Pemula ubah kira sama dengan 1. Ini faham kan? Kenapa 1? Sebab nombor kan bermula daripada 1. Ini adalah nilai awal. Nilai awal. Jum sama dengan kosong sebab tak tambah apa lagi. Belum tambah apa-apa, jumlah sama dengan kosong. Pengguna masukkan satu nombor. Jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna ialah 10, maka pemula ubah nom akan ambil nilai 10. Faham kan? Senang je. Nom akan ambil nilai 10 kalau pengguna masukkan 10 lah. Okay, so dia akan kira lah. Daripada 1, kira adalah 1. 1 kurang daripada 10, kalau ya dia akan tambah. Kosong tambah 1 kan sebab jum yang pertama adalah kosong. Kosong tambah 1 ialah 1. Okay, 1. Lepas tu nombor 2 pula. Okay, 1 tambah 2 dapat 3. Lepas tu tambah dan seterusnya lah. Dia tambah sampailah 10. Okay nanti awak boleh baca sendirilah yang ni. Senang je. So okay, ada soalan tak? So tu kawalan ulangan 4. Nanti saya akan ulang balik dalam kelas. So tu saja untuk hari ni. Tak ada soalan ya?